Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami pada hari ini akan membentangkan serba sedikit tentang konflik dalam organisasi. Uh, saya sendiri, Junaidi bin Jumani, dan ahli-ahli kumpulan yang lain, Muhammad Ashraf, Muhammad Zikril Haki, Muhammad Zulfami, dan juga Muhammad Sadiq. Seterusnya kita pergi untuk part yang pertama, yaitu pengenalan. Pengenalan ini kami lebih tertumpu kepada organisasi dan juga konflik. Yang pertama kita pergi kepada organisasi. Apa itu organisasi? Organisasi adalah satu unit sosial di mana ianya terdiri daripada beberapa dan sekumpulan individu yang bekerja di bawah satu organisasi. Organisasi ini juga mempunyai saling kebergantungan di mana mereka bertujuan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan oleh organisasi tersebut. Yang kedua, yaitu apa itu konflik? Konflik adalah kita boleh tafsirkan sebagai satu kehendak dan keperluan di antara dua pihak yang bertentangan pendapat. Konflik ini juga boleh berlaku akibat daripada perselisihan dan sebagainya. Yang seterusnya, kita akan pergi kepada jenis-jenis konflik dalam organisasi, terbagi kepada 6, yaitu konflik dalam diri individu, konflik antara individu, konflik individu dengan kumpulan, konflik antara kumpulan, konflik dalam organisasi, konflik antara organisasi. Yang pertama, kita pergi kepada konflik dalam diri individu. Konflik interpersonal ataupun dalam diri individu ini terjadi di dalam diri seseorang dan ianya merupakan konflik yang sukar dihindari. Karena konflik ini merupakan lumrah karena mungkin disebabkan oleh stres dan juga kerja yang terlalu banyak. Seterusnya, konflik antara individu. Konflik antara individu ini merupakan perselisihan paham di antara individu ini dengan individu yang lain. Boleh terlibat dalam beberapa cara seperti emosi, fizikal, pribadi maupun profesional di antara kedua pihak tersebutlah. Seterusnya, konflik individu dan juga kumpulan. Konflik ini yaitu berlaku di mana anggota atau ahli kumpulan yang mempunyai tujuan, minat dan ciri yang sama, tetapi terjadinya konflik akibat beberapa faktor seperti perselisihan paham, pertengkaran dan juga perbezaan tujuan atau matlamat. Yang keempat, konflik antara kumpulan. Konflik antara kumpulan ini berlaku di antara ahli pasukan antara kumpulan yang terlibat akibat daripada ketidakpuas hati, perasaan emosi seseorang ke atas yang lain. Dan ini merujuk juga kepada perselisihan yang wujud antara dalam kumpulan dan juga ahli masing-masing. Yang kelima, konflik dalam organisasi. Konflik dalam organisasi ini merupakan konflik yang umum di mana konflik ini berlaku apabila terdapat perselisihan paham dalam organisasi. Malahan individu dalam organisasi tersebut mempunyai banyak tekanan dari segi pengoperasian, sama ada ketidakadilan dalam pembagian kerja dan sebagainya. Yang terakhir yaitu konflik antara organisasi. Konflik antara organisasi ini terjadi di antara sebuah organisasi dengan organisasi yang lain, di mana terjadi akibat ketidaksetujuan ataupun pertentangan daripada organisasi yang lain. Mungkin disebabkan oleh faktor sikap organisasi tersebut ataupun persaingan ataupun sikap ingin menumpang daripada salah satu organisasi, sikap eksploitasi, dan perkara ini menyebabkan timbul rasa tidak puas hati di antara organisasi tersebut dan boleh menyebabkan berlakunya konflik. Seterusnya, Assalamualaikum, saya Muhammad Ashraf bin Muhammad, nombor metrik 262910. Di sini saya akan menerangkan beberapa faktor berlakunya konflik. Yang pertama, komunikasi yang lemah. Komunikasi bukan sekadar percakapan biasa dengan seseorang, tetapi ianya merupakan satu proses yang memerlukan pemahaman. Komunikasi yang tidak berdaya adalah salah satu pendorong kepada pertikaian antara perwakilan di tempat kerja. Ketidakupayaan untuk berkomunikasi dalam persekitaran kerja boleh menyebabkan pekerja salah faham di antara satu sama lain. Komunikasi yang tidak terdaya dalam persekitaran kerja ini akan menyebabkan konflik serta menurunkan kecekapan dan semangat bekerja.
seterusnya perbezaan individu. Perbezaan individu misalnya perbezaan minat, watak dan sebagainya. Perbezaan ini haruslah disedari bahawa perkara biasa dan biasa untuk mempunyai pilihan untuk mengharapkan penurunan pertempuran konflik dalam hubungan rakan sekerja. Oleh itu, perkara biasa bukan tentang diri kita, melainkan apa yang kita lakukan dan cara kita lakukan di tempat kerja. Perbezaan individu, watak individu ini antara pekerja adalah sebab lain berlakunya konflik dalam persekitaran kerja. Pekerja berasal dari pelbagai asas dan perjumpaan atau pertemuan yang berperanan dalam membentuk watak mereka. Pada saat bekerja, mereka mengabaikan untuk memahami atau mengaku perbezaan watak masing-masing akan menimbulkan masalah atau akan menyebabkan konflik yang muncul di persekitaran kerja. Okey, seterusnya persaingan sumber yang terhad. Aset seperti wang tunai, masa dan peralatan dalam organisasi sering terjadinya kekurangan. Persaingan antara pekerja atau unit pejabat untuk aset terhad adalah alasan berlakunya konflik. Sebagai contoh, kekurangan PC dan alat yang kompleks, misalnya iPhone adalah aset mahal yang mungkin akan dibahagikan kepada mereka yang bergantung kepada keperluan yang akan ditetapkan di kediaman tempat kerja di organisasi tertentu. Pada saat pertemuan pekerja menghampiri aset tersebut, sementara pekerja yang berbeza tidak dapat menggunakannya dan akan menyebabkan konflik akan mula muncul di kalangan pekerja dan pengurus. Oleh itu, sebilangan organisasi perlu menghadapi konflik yang serius dengan alasan bahawa aset tersebut mempunyai permintaan tinggi di kalangan pekerja, namun dibatasi. Okey, seterusnya matlamat yang berbeza. Untuk situasi ini, konflik sering kali muncul atau terjadi apabila dua pihak berpendapat bahawa objektif mereka biasa berkesan. Matlamat atau pelbagai objektif sering muncul berdasarkan cara mereka memperkenalkan secara berbeza di dalam sebuah organisasi. Hal ini akan menyebabkan pandangan mereka saling bercanggah satu sama lain. Ianya juga akan menyebabkan berlakunya konflik di antara mereka jika mereka tidak saling memahami antara satu sama lain. Okey, akhir sekali masalah kewangan. Mungkin sumber kewangan akan menyebabkan konflik terbesar di dalam sesebuah keluarga atau organisasi. Kewangan merupakan pendapatan yang akan menanggung segala masalah di dalam sesebuah organisasi. Ketiadaan wang tunai dan pengangguran boleh terjadinya sebab terbesar konflik di antara organisasi dan rakan kerja. Organisasi yang tidak mempunyai wang tunai atau modal dalam apa jua keadaan seperti untuk mengatasi masalah makanan, peralatan ataupun membayar gaji pekerja akan menyebabkan konflik berlakunya konflik di antara organisasi. Lebih-lebih lagi, aset kewangan sering menjadi pertikaian dalam membeli sesuatu bahan atau barang untuk kegunaan organisasi tersebut. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Azhar Fahmi bin Muhammad. Nombor matrik 23648. Saya akan membincangkan mengenai proses konflik. Proses berlakunya konflik. Konflik adalah
boleh dikatakan sebagai proses di mana berlakunya percanggahan pendapat atau pemikiran antara dua pihak atau lebih. Kita tengok rajah satu kitaran proses konflik. Yang pertama adalah cause, itu penyebab konflik. Yang kedua adalah co-proses. Yang ketiga adalah effect, itu kesan. Seperti yang dapat dilihat dalam gambar yang di atas, konflik adalah merupakan proses yang mana sukar untuk ditentukan apakah penyebab ianya berlaku, kerana ianya adalah merupakan proses yang kompleks dan juga kesan sebab konflik juga agak sukar diagak. Hal ini adalah mungkin penyebab sebab konflik dah hanyalah berlaku salah faham atau kerana komunikasi yang kurang. Proses konflik boleh terbagi kepada 5 bahagian menurut Robin. Fasa pertama adalah fasa percanggahan. Punca fasa pencanggahan ini adalah disebabkan oleh masalah komunikasi, struktur dalam organisasi dan juga disebabkan oleh ubah peribadi seseorang individu itu. Seterusnya adalah fasa kedua. Dalam fasa kedua ini adalah mengenai pertimbangan atau kepribadian seseorang itu. Konflik ini wujud pada fasa ini dianggap wujud apabila kedua-dua belah pihak melibatkan diri dalam konflik ini. Contohnya adalah terlibat secara emosi, contohnya benci, merasa bimbang, tidak puas hati dan sebagainya. Seterusnya ada fasa ketiga. Dalam fasa ketiga ini adalah mengenai niat. Dalam fasa ketiga ini, mereka yang terlibat dalam konflik ini akan memikirkan cara mereka hadapi konflik ini, sama ada berniat untuk meneruskan atau tidak konflik ini. Antara contoh dan gaya pengurusan konflik yang mereka boleh gunakan adalah dengan mengelak, bekerjasama, berkompromi, bersaing, menyesuaikan diri dan sebagainya. Seterusnya adalah fasa keempat. Fasa keempat adalah mengenai tingkah laku. Dalam fasa 4 ini, konflik dapat dilihat dengan jelas di mana mungkin berlaku perdebatan dan juga pergaduhan. Seterusnya adalah fasa kelima, iaitu kesan dan hasil. Kesan daripada konflik ini dapat dilihat pada fasa ini di mana jika konflik berkenaan berjaya diatasi dengan baik oleh seseorang individu atau organisasi, ianya akan membawa kesan yang positif, manakala jika tidak diuruskan dengan baik, akan membawa kesan yang negatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syahid Ridwan Maulud, nombor metrik 265259. Hari ini saya akan membentangkan tentang peningkatan prestasi organisasi melalui konflik. Setiap organisasi yang baru dibentuk pasti akan menghadapi konflik dalam setiap urusan seharian, tetapi kekerapan dan alasan konflik ini mesti diketengahkan dan dipertimbangkan untuk memenuhi objektif organisasi. Konflik organisasi juga boleh membawa akibat yang baik. Salah satunya ialah konflik mungkin menyebabkan perlumbaan untuk memenuhi tujuan yang telah ditentukan. Hasil atau prestasi kerja akan bertambah baik akibat dari pemikiran ini, dan ini akan memberi kesan yang baik kepada organisasi secara keseluruhan. Seterusnya, konflik juga dapat dilihat mampu membuat individu atau organisasi menyadari segala kekurangan dalam organisasi sehingga dapat ditangani secepat mungkin. Sekiranya mereka berfikiran positif, mereka akan berusaha untuk memperbaikinya dan akan meningkatkan kerjasama dan keharmonian di tempat kerja. Akhirnya, konflik ini dapat mendorong terjadinya perubahan positif dengan setiap pekerja saling memotivasi yang lain. Seterusnya pula, konflik juga mendorong seseorang untuk berfikir dengan lebih mendalam mengenai asal-usul sesuatu masalah, meningkatkan motivasi atau menangani sesuatu masalah, dan memahami emosi dan juga tingkah laku seseorang dan orang lain untuk mencapai keseimbangan atau penyesuaian. Menurut Phillips 1975, ketika konflik terjadi, ia memberi kesan yang baik untuk mengurangkan terjadinya konflik yang lebih serius. Selain itu, ia mendorong pencarian fakta atau penyelesaian baru dan meningkatkan prestasi kumpulan serta menilai kekuatan atau kecekapan individu atau kumpulan. Menurut Yazid 2015 pula, segala perselisihan yang timbul mesti ditangani secepat mungkin untuk memenuhi tujuan. Ini kerana sekiranya konflik tidak dapat dikendalikan dengan baik sejak awal, ia boleh memberi pengaruh buruk kepada syarikat. Kebencian, kesedihan, permusuhan, ketidakpercayaan, tuduhan, kurangnya kerjasama dan bahkan sabotaj semestinya boleh terjadi akibat konflik. Hal ini dikhawatiri kerana jika ia tidak diatur dengan baik, ia mampu untuk memecah keseimbangan interaksi interpersonal dalam sebuah syarikat. Pada tahap tertentu, kawalan konflik dapat membantu meningkatkan pengetahuan dan keberkesanan kumpulan dan organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Zikri Haki bin Muhammad Rusli.
Nombor metrik saya 262991. Saya akan meneruskan pembentangan ini dengan 6.0, iaitu kaedah penyelesaian konflik. Konflik di dalam sebuah organisasi merupakan elemen yang tidak baik. Sekiranya ia dibiarkan berkembang, dia akan menjadi lebih teruk dan akhirnya menyebabkan organisasi tersebut gagal beroperasi dengan berkesan. Oleh itu, konflik seharusnya diselesaikan dengan mencari jalan keluar yang terbaik untuk menyelesaikan konflik tersebut. Terdapat beberapa kaedah yang berkesan untuk mengatasi konflik sambil meningkatkan prestasi organisasi. Kaedah yang pertama ialah melalui persaingan. Alasan untuk mengatakan ini adalah bahawa strategi persaingan biasanya digunakan untuk mengalahkan lawan dan itu akan mewujudkan situasi menang atau kalah kerana dua pihak yang bertentangan terus bersaing untuk mencapai tujuan masing-masing. Kaedah yang kedua ialah pengelakkan. Hal ini dikatakan sedemikian kerana masalah konflik ditekan atau diabaikan untuk sementara waktu bagi mengumpulkan semua maklumat penting dan kemudian menganalisis masalah yang berlaku. Contohnya, anggota pasukan cuba mengelakkan pertengkaran kerana kesatuan pasukan rendah dan keinginan mereka untuk mencapai matlamat juga rendah. Seterusnya, strategi kompromi pula menggunakan teknik arbitrasi rundingan dan tawar-menawar. Strategi ini akan menguntungkan kedua-dua pihak yang mengalami konflik kerana berdamai. Kaedah yang seterusnya ialah kaedah penyesuaian. Kaedah ini biasanya ada matlamat untuk memelihara penghubungan dan kedudukan dan ingin mendapatkan kerjasama dan menyelesaikan konflik dengan secepat mungkin. Contohnya, sebilangan ahli kumpulan akan tunduk kepada parti yang paling dominan kerana keadaan perpaduan antara kumpulan tinggi dan baik. Teknik ini hanya dapat memuaskan sebahagian dan biasanya digunakan oleh beberapa majikan yang terlalu kuat. Kaedah yang terakhir ialah kaedah pemuafakatan. Dalam kaedah ini, kedua-dua pihak mencapai matlamat masing-masing dalam win-win situation, iaitu situasi menang-menang. Toleransi dan perhatian untuk mencapai maklumat serta perpaduan pasukan adalah keutamaan. Untuk kesimpulan, konflik adalah warisan kehidupan sosial yang boleh berlaku dalam pelbagai keadaan kerana timbulnya perselisihan, pertikaian dan penjarahan antara dua atau lebih pihak secara berterusan, terutamanya dalam sesuatu organisasi. Kehadiran konflik tidak semestinya bermaksud organisasi menuju kehancuran, namun jika konflik ini dibiarkan berlanjutan, ia akan mengundang persekitaran yang tidak sihat dan kurang menyenangkan. Jujurlah mengenai konflik yang akan berlaku, persiapkan diri anda dengan kekuatan hati dan fikiran untuk mendengar keadaan orang lain. Sekiranya kita jujur dan terbuka dalam penyelesaian sengketa, kita akan menghasilkan organisasi yang cemerlang dan maju pada masa akan datang. Sekian daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.